الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زدنا علما ويقينا وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sambung mana? Iqawah. Iqawah. Kita 20 21 Engkau 20 10 bawah. Kita baca dulu. Saya baca, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu. Ikut. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinim ma wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala au ma'adzuhuli awil ghaflati au bitta'lili au bittab'i wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma wal mautu was-samamu wal 'ama wal bakamu wa adadus sifatil ma'nawiyyati wadihatun min hadhihi. Cukup dulu.
Jadi kita duduk di dalam sambungan iaitulah pada menyatakan sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil yang adalah iaitu lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah. Jadi secara umumnya sifat hak wajib atas tiap mukallaf wajib kena mengetahui akan dia iaitulah 20 sifat. Maka hak mustahil yang lawan dengan makna lawanan bagi sifat hak wajib itu juga ialah 20 sifat juga. Hak 20 hak wajib kita kena ketahui. Dan lawan dia juga ialah 20. Kemudian kita kalau turut ibarat di sini bermakna kita dah sampai kepada sifat yang mustahil, yang lawan bagi yang wajib, yang ke-6 dah. Yang ke-6. Yang pertama dulu hak sifat nafsiyah dan juga lawanan dia iaitulah adam, tak ada Tuhan, tu mustahil. Lepas tu sifat salbiyah dan juga segala lawanan dia sampai kepada sifat wahdaniyah dan hak lawan dia hak dulu kita baca dah iaitu alla yakuna wahidan, bahawa tidak adalah Tuhan itu yang satu, bukan Tuhan tu esa. Cuma bila sebut Tuhan tidak satu dengan maksud berbilang ataupun sekurang-kurang berbilang tu dua. Lepas tu tafsirlah dia buat 3 poin tu. Ada 3 isi penting. Hak pertama dengan bahawa zat Allah tu bersusun. Yang kedua bahawa ada seumpama dengan Tuhan pada zat dia dan sifat dia. Dan juga yang ketiga bahawa ada bersama Tuhan pada wujud yang memberi bekah pada satu perbuatan daripada beberapa perbuatan. Maka hak tiga-tiga tu semua mustahil atas Allah. Semua tu mustahil. Tu kita kena bagi faham, kita kena duduk fokus. Kata kita duduk di dalam tajuk mustahil. Tu kena dipaham situ. Bila sebut mustahil aqli, kaedahnya kita selalu duk sebut ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Benda mustahil akal ialah perkara yang akal kita tidak boleh terima ada dia. Ada benda tu akal kita tak boleh terima. Tu namanya mustahil akal. Jadi kita duduk dalam tajuk mustahil. Maka apa hak kita bahas di sini? Benda hak akal tak boleh terima. Kalau kita lupa di tajuk takut jadi ke mana? Ustaz duk cerita bab apa tu tak faham. Apa tu merepek. Dia tak faham tajuk. Tajuk duk cerita bab mustahil. Benda hak tak boleh berlaku dan tak boleh terima berlaku lagu ni. Jadi bila benda hak akal tak boleh terima, maknanya tak ada lah benda tu. Benda tu tak ada. Cuma sebut di sini supaya kita orang kata apa, kenal sifat yang tak layak bagi Tuhan. Sifat hak tak layak bagi Tuhan yang adalah sifat mustahil ni lawan bagi sifat yang wajib yang mesti ada pada Tuhan. Situ. Jadi boleh ke tak kalau kita tanya misalnya kita pegang hak wajib terus kalau lagu tu tak payah mengaji mustahil. Jadi kaedah ulama letak al-umur la tattadihu illa bi addadiha. Perkara ataupun sesuatu pekerjaan dia tak jadi nyata elok kalau kita tak kenal lawan dia. Dia kalau semata kita kenal hak balik sebelah, boleh ke tak? Allah ada. Ada. Ya betul ada. Tak apa. Faham kata ada. Cuma makna kata ada tu ke mana? Dia ada makna istihalatul mustahil. Tidaklah tak ada Tuhan. Tak ada tu mustahil.
Bila kita faham tidak, tak ada ataupun tak ada tu yang mustahil, baru kita nyata elok hak balik kata Tuhan mesti kena ada. Sekiranya tak ada Tuhan, membawa kepada alam ni tak ada sebagai contoh. Cuma nanti belakang baru dia menyata dalil. Ni dia nyata hak mustahil dulu. Lagu tu bila kita nak kenal, batang mikrofon ni panjang sebab apa kamu kata panjang? Sebab kalau pendek macam ni pendek dia kata. Faham dah. Oh, kalau lagu tu panjang sungguh, panjang sungguh. Maknanya kita nak isbat kata panjang batang mikrofon ni, kita tak cukup nyata sekiranya kita tak kenal lagu mana kata rupa pendek. Maka kita kena lawan dia, lawan bagi panjang iaitu pendek, supaya hak balik panjang ni lebih nyata kok balik pegangan kita. Dan sebab apa mesti kena bersifat panjang? Hujah dia sekiranya tak ada bersifat dengan panjang, apa dalil dia? Tu misal situlah kita lagi mudah faham. Baik. Jadi ini masuk dalam sifat mustahil yang seterusnya. Kata musannif Syekh Muhammad As-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu am mumkinim ma, dan begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah, maksud mustahil kita sebut dah tadi, perkara yang benda tu kita akal kita tak boleh terima ada dia, tu benda mustahil akal kita tak boleh terima ada benda tu. Apa tu benda hak akal kita tak boleh terima? Iaitulah lemah pada mana-mana perkara yang mungkin. Lemah daripada mana-mana perkara mungkin. Benda mungkin ni benda hak terima ada, terima tak ada. Tu dipanggil benda mungkin. Baik, kalau kita tengok daripada ibarat ni, dia kata sifat mustahil Allah, antaranya mustahil atas Allah, iaitulah lemah daripada menjadikan apa-apa mungkin. Bila sebut lemah tu mustahil, agak-agak sifat ni lawan bagi sifat apa? Kita ngaji dah sifat wajib. Lemah ni dia sifat dia lawan bagi sifat apa ni? Kah? Perkuasa. Hak Arab dia kata apa? Kudrat. Ada dah tu padang boleh dah ustazah seorang clear tu. Boleh dah terkejut tergempak, boleh buat tuition. Dan kita akidah dia tak, dia kalau sini sebulan berapa kali Allah Alam lah, saya tak pasti. Tapi kalau sebulan sekali dua, kemungkinan besar memang tak faham juga. Memang kemungkinan besar lah, kemungkinan pada hukum adatnya. Kalau kita akidah sebulan 4 kali belum tentu boleh faham elok. Situ. Hak pengajian kita di Patani tu pun tuan guru kita duk buat, kita akidah sehari lebih kurang sejam suku. Seminggu 4 kali. Sebulan 16 kali. Tu terang nak boleh faham pun. Kalau sebulan 2 kali, ingat letih sikit lah. Tu dia nak. Baik. Tu kalau seorang boleh faham, baguslah kita boleh murajaah, boleh rujuk. Agak tak faham, telefon lah mana-mana ustaz. Sini pun ada ustaz. Boleh tanya lagu mana, saya tak faham hak ni. Baik. Jadi hak sifat mustahil seterusnya ni ialah lawan bagi sifat kudrat. Sifat kudrat ialah sifat perkuasa. Perkuasa. Hak dulu kita mengaji dah, kita terpaksa ulang balik lah kalau sini tak faham ni. Hak sifat kudrat hak kita mengaji dulu, dia kata al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Mana dulu ni? Pada muka 5. Kalau kita patah balik tengok di muka 5 tu dia tulis situ. Al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Sifat kudrat dan iradat Allah
Dua-dua sifat ni dia bertakluk, bersangkut paut, bertugas, bekerja dengan tiap-tiap perkara mungkin. Dengan semua perkara mungkin. Maksud kalau kita ambil secara mudah-mudah, lagu mana? Kita kata Tuhan kuasa nak mengadakan apa-apa mungkin ataupun nak meniadakan apa-apa mungkin. Mungkin ni benda jaiz, benda yang harus. Benda hak terima ada, terima tak ada tu dia panggil benda mungkin. Kita jadi Melayu kata mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Cicit kita yang belum ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Maka cicit kita hak belum ada ni dia masuk dalam perkara mungkin. Dia masuk dalam perkara mungkin. Maka bila masuk dalam perkara mungkin, kudrat Allah, sifat berkuasa Allah, kuasa nak mengadakan apa-apa mungkin. Ataupun nak mengekalkan atas jalan tak ada, Allah kuasa. Boleh? Tak ada masalah apa. Ataupun benda tu benda mungkin, tapi dia panggil benda hak maujud, benda hak makhluk macam kita, benda hak ada. Ada kita hari ni. Kita ni benda mungkin lagi makhluk. Dia jadi dua dah. Dia benda tak ada langsung, dia panggil masuk benda mungkin. Benda terima ada, terima tak ada. Bila kita dah ada, dipanggil juga mungkin, dipanggil juga makhluk, dipanggil juga benda hadis, benda baru ada. Jadi kita ni ada hari ni, Allah kuasa juga nak menghilangkan ataupun nak meniadakan kita. Boleh? Allah kuasa. Tu hak asal kita duk bahas secara ringkas, hak dalam sifat berkuasa dulu. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat berkuasa. Kuasa nak mengadakan apa-apa mungkin ataupun nak meniadakan apa-apa mungkin. Itu hak sifat hak wajib. Maka mai di sini hak lawan bagi sifat hak wajib, iaitulah lemah daripada apa-apa mungkin. Tu. Ingat hak di sana hak wajib tu, sini mudah ingat. Dia pasal lawan ni kita cuma ubah ayat depan tu. Cuma ubah depan. Kuat, lemah, betul. Panjang, pendek, besar, kecil. Kot tu dia kena lawan tu saja. Tu kata mudah tu. Cuma hak jadi payah ke mana? Sebab kita lupa di sana. Sebab tu hak antara pengajian di pondok-pondok khususnya ataupun secara pengajian turas, dia wajib apa ni mata Umi Barahin, dia kena apa. Kalau tak apa dia lambat sikit lah nak faham. Dia tak apa-apa nak terang jelas. Kalau orang tanya terkejut, setengah orang dia tak tanya dekat wajib, dia main tanya di belakang hak mustahil. Kita lah nak kena ingat balik hak wajib tu. Kalau tidak nak mustahil kita tak nyata. Lagu mana kata lemah daripada apa-apa mungkin. Apa ni? Masalah apa ni? Sebab dia lawan bagi sifat hak tu. Kerana kudrat ta'aluk dia, sangkut tugas dia dengan benda mungkin, benda jaiz. Maka madi lemah juga daripada mengadakan apa-apa benda mungkin. Ni mustahil atas Allah. Baik. Jadi lemah pada mana-mana perkara mungkin, walaupun satu je, tu mustahil atas Allah. Tertegah. Tak boleh terima di akal kita sama sekali, kata ada satu sekalipun lemah Tuhan pada mengadakan apa-apa mungkin. Ataupun mungkin dia panggil benda jaiz lah, benda jaiz. Benda yang harus pada akal. Dia panggil takluk bagi sifat kudrat Tuhan. Maka hak wajib tak termasuk, yang mustahil tak masuk. Sebab tu dalam Quran Allah kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tu, innallaha ala atas semua, kulli syai'in, atas semua perkara ataupun atas tiap-tiap sesuatu. Kuasa ia. Allah kuasa. Syai'in tu dia buat main dengan apa isim nakirah. Maknanya semua benda, tak ada satu pun terlepas daripada kekuasaan Allah. Maka kena dengan iktikad kita. Kata lemah daripada apa-apa mungkin, walaupun satu mungkin. Tuhan kuasa buat langit, cuma tak kuasa buat pasir. Contoh. Ada satu pun, walaupun kecil lagu mana sekalipun,
maka tu mustahil atas Allah. Tu mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata kena ingat di sana tu. Hak dalam bab sifat hak wajib. Tengok siapa hak kisah yang duk berlaku kepada Nabi Idris tu alaihissalam. Bila Iblis mai tanya kepada Nabi Idris, Allah kuasa tak nak memasukkan alam ni dalam lubang jarum? Dia tanya kepada Nabi Idris alaihissalam. Dia kata, adakah Allah tu kuasa nak memasukkan alam ni ke dalam kulit telur? Dia kata, baik. Jadi apa tu hak dia kena cucuk mata. Awak lah tak boleh. Boleh tak ada masalah apa. Dia besarkan lubang jarum. Dia besarkan jarum. Lepas tu masuk alam dalam lubang jarum tu. Tak ada pelik apa. Maka nisbah dengan Allah tak ada susah, tak ada senang. Dia lagu tu. Dia hak kata susah senang ni kita ni makhluk. Bagi kita ada benda susah, ada benda senang. Senang tu tak susah mana. Adapun di sisi Allah sama ya semua benda. Bukan hak ni senang sikit. Bila sebut kalau kita kata nak buat ni senang, bermakna ada benda hak nak buat tu susah. Sebab tu di sisi Tuhan tak ada istilah kata hak ni senang, hak susah, hak ni susah sikit. Di sisi Allah semua sama. Dia kuasa semata-mata. Nak buat benda harus, nak buat benda apa-apa daripada perkara mungkin, Allah kuasa. Tak ada masalah apa. Di sisi Tuhan. Cuma hak berlaku dalam perdebatan penolakan puak musyriki Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam surah Sajadah tu, waqalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Puak musyriki Mekah kata, tak boleh terima Muhammad ni. Depa kata, takkanlah kita dah hancur duk dalam perut bumi, tiba-tiba Tuhan nak buat kita jadi baru balik. Tak boleh terima, dia kata. Tu puak orang kata musyrikin masa tu. Nabi SAW cerita kita akan dibangkit balik, kita akan bangkit balik ke akhirat, akan elok balik, jadi elok balik. Puak musyrikin kata, takkan nak jadi elok balik, dah hancur kan duduk dalam perut bumi. Tak boleh terima. Ni dia panggil tak boleh, orang kata apa, tak boleh fikir. Padahal ada orang duk urai lagu ni kita dia. Padahal Allah dah mengadakan kita hari ini. Daripada tak ada, dulu tak ada langsung. Saya 50 tahun dulu tak ada langsung. Tubuh ke apa pun tak ada. Kemudian Allah mengadakan bagi jadi ada. Kemudian saya mati lepas ni, binasa hancur dalam perut bumi. Lepas binasa hancur, Allah nak bangkitkan balik di akhirat dengan rupa hari ni. Sepatutnya lagi mudah. Dia akan keluar istilah lagu tu. Hak dulu tak ada, bagi jadi ada boleh. Hak benda pernah ada, tiba-tiba hancur, nak buat bagi ada balik, lagilah mudah bagi Allah. Tu secara cakap, secara ringkas-ringkas, mudah-mudah cakap. Ada istilah kita kata lagi mudah, lagi senang bagi Tuhan. Hak benda asal tak ada terus pun boleh bagi ada. Hak benda pernah ada nak buat bagi ada balik, tak lagi senang. Tapi daripada sudut i'tikad, daripada sudut pegangan, hak tu hanya mudah tasamuh fil ibarah ya. Mudah nak bagi mudah cakap bagi orang mudah faham. Tu saja pada sudut dakwah. Adapun daripada sudut i'tikad kita, jangan kita i'tikad Tuhan nak buat balik benda hak biasa Tuhan buat, itu lebih senang daripada Tuhan nak buat benda hak tak ada bagi jadi ada. Hak tu lebih payah. Jangan duk i'tikad lagu tu, bahaya. Tu. Cuma duk hurai, orang duk ceramah, duk cerita lagu tu nak bagi kita mudah faham. Tu dia panggil nak bagi mudah faham saja. Kalau tidak tak faham. Macam buat musyrikin Mekah. Kita nak bagi depa faham. Lagu mana? Lah
Gunalah otak. Dulu kamu tak ada langsung. Tiba-tiba ada Tuhan buat. Tak ada apa langsung. Dah beza dengan kamu nanti akan ada selepas pada kamu pernah ada di dunia dulu. Lebih mudah lah. Tu nak pergi faham lagu tu saja. Tapi daripada sudut peganganlah hati, jangan kita pegang Allah buat hak kali kedua ni lebih senang daripada buat yang kali pertama. Jangan kita etikot lagu tu, bahaya. Sebab apa? Nisbah dengan Tuhan tak ada susah senang. Sama ya. Bahasa mudah kata Allah kuasa. Habis takat tu ya. Kalau orang tanya Allah kuasa dah buat cicit kuasa. Susah senang. Dah tak ada susah senang apa. Dia kuasa. Dia nak buat, dia buat. Dia tak mau buat, dia tak buat. Tuhan nak buat bumi. Ada 15 biji. Kuasa tak? Ya kuasa. Susah senang. Dah tak ada susah senang apa. Tak ada kena menggunakan susah dengan mana senang. Allah kuasa semata-mata. Tu. Tak macam kita. Kita makhluk hamba lemah sifat kita. Hak ni kita larat, tu tak larat. Hak ni kita kuat, tu kita tak kuat. Nisbah makhluk. Adapun Allah sama je. Tu kata lemah pada mana-mana perkara yang mungkin tu mustahil atas Allah. Baik. Kemudian yang seterusnya, mengadakan sesuatu daripada alam ini di samping kebenciannya pada adanya pada sesuatu tu. Hak ni lawan bagi sifat apa ni? Tadi lawan sifat kudrat, hak ni lawan bagi sifat lepas kudrat apa dah? Iradat. Lawan bagi sifat iradat. Jadi mustahil juga Allah mengadakan sesuatu daripada alam ini. Di samping maksudnya dalam keadaan kebenciannya Allah pada adanya pada ada alam. Ni hak lawan bagi sifat iradat. Baik. Apa maksud Allah mengadakan sesuatu alam dalam keadaan dia benci daripada adanya ada alam ni? Murad kata benci di sini makna dikehendaki, kita kata murad yang dikehendaki dengan kata benci di sini bukan benci hak dengan makna tidak cinta tu, bukan. Kita benci, kalau sebut benci makna tak kasih lah, tak cinta. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Tok Wan umur 79. Hak tu umur 78. I benci awak. Jahannam. Benci apa? Menikah berapa tahun dah? 40 tahun dah menikah. Benci apa? Aduk lah. Tahu nak mati. Ada dulu kita jabat agama dulu main. Menikah 45 tahun. Balik main. Hak balik tok tu main. Tok lah. Tu dah pekak dah. Awak tu saya benci Tok Wan hang. Siapa? Dia nak nikah seorang lagi. Wow, dia dah 79 seorang lagi. Lah, 3 dah. Kita pun terkejut. Masa tu kita baru umur 29. Duk satu tu ya. Dia 79. 3 dah. Allah. Umur 29 apa masa tu? Muda lagi kita. 29 lepas tani lah. Baik. Jadi bukan maksud benci di sini dengan maksud tak kasih tu. Maksud kata benci di sini ni dengan makna Allah buat alam ni dengan ketiadaan kehendak nak buat. Tu maksud kata benci. Sebab tu kita tanya dulu, bagi faham dulu. Hak ni lawan bagi sifat apa? Lawan bagi sifat iradat. Sifat iradat, sifat berkehendak wajib bagi Allah Ta'ala. Dengan maknanya, Allah buatkan alam ni semua dengan kehendak dia. Semua dengan sifat berkehendak. Allah berkehendak dengan sifat berkehendak dia. Berlaku alam ni pun semua dengan kehendak dia. Lawan bagi sifat berkehendak, ada sifat berkehendak di zat, lawan dia tak ada sifat berkehendak. Lawan dia tak ada sifat berkehendak. Bila tak ada sifat berkehendak, rupa masalah jadi lagu mana?
Allah buat alam ni dengan benci. Apa maksud dengan benci? Dengan tak ada kehendak. Dengan tak ada kehendak. Ini mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala. Tak boleh terima. Tuhan mengadakan apa-apa daripada alam dengan keadaan tak kehendak nak buat dan tak menentu pada nak buatkan dia. Ataupun Tuhan buat dalam keadaan kelalaian. Buat dalam keadaan lalai. Tak sedar diri. Siapa orang dalam keadaan mabuk tu? Tu buat dalam tak ada kehendak lah tu. Buat dalam tak ada kehendak. Sebab tu kita dalam bab hukum syarak sekalipun, kalau mabuk ataupun tak sedar diri, bukan kerana ikhtiar ataupun bukan kerana benda dia buat benda hak haram, kalau dia sebut lafaz tolak pun tak jatuh. Dia doktor suruh makan ubat. Lepas pada tu bila dia makan ubat, dia jadi mabuk. Tapi kena makan ubat. Doktor suruh. Dia makan macam biasa ya, tapi dia jenis cepat mabuk. Bila dalam keadaan dia mabuk, tak sedar diri, dia lepas talak. Maka di sisi syarak tak jatuh. Kecuali mabuk, hak dia sengaja cari. Doktor kata 2 sudu, dia balas 2 botol. Kalau hak tu dia sebut lepas talak, wal'iyadzabillah, hak tu jatuh. Hak tu jatuh, dia tak kira. Walaupun kita tak sedar diri pun tak kira. Baik. Jadi mustahil Allah mengadakan alam ni dengan ketiadaan kehendak dan tak menentu. Tidak menentukan kata nak buat alam. Sebab apa kita hurai pula dengan makna tidak menentu? Sebab kita mengaji dulu dalam sifat iradat. Kita hurai di sana dah. Kata sifat iradat, nama ta'alluq dia ialah menentu. Dia panggil ta'alluq li takhsis, dia panggil. Kalau ta'alluq sifat kudrat, dia panggil ta'alluq li ta'thir, memberi bekas, mengada daripada tak ada bagi jadi ada. Al-ibraz minal adam ilal wujud, bagi zahir daripada tak ada bagi jadi ada. Tu kerja kudrat. Ada pun kerja iradat, tugas iradat, dia menentu. Dia menentu. Menentu nak bagi ada ke nak bagi tak ada. Cuma hak balik menentu tu, nama ta'alluq dia panggil nama tanjizi qadim, dia panggil. Lulus sedia kala Allah menentu setengah-setengah perkara. Allah menentu sedia kala sebelum ada lagi apa-apa alam ni, Allah dah menentu saya akan ada. Saya akan ada. Tu kerja iradat. Kita akan berkumpul pagi ni. Tu Allah menentu sedia kala dah. Kemudian bila sampai masa hak Allah menentu nak bagi ada, maka dengan kudrat dia, dia mengadakan. Tu beza tu antara kerja iradat dan kerja kudrat tu. Tetapi dua-dua ni dia berlaziman. Kudrat iradat ni, dua-dua ni dia berlaziman. Kerana orang kata apa, dia mustahil buat berlawan. Contoh ke mana? Allah menentu nak bagi ada alam, tiba-tiba kudrat tak boleh buat. Tu mustahil pula. Bila dia menentu nak bagi kita ada, pasti ada. Sampai masa dia melakukan dengan kudrat dia. Tu nak bagi nampak mudah-mudah. Sebab apa kita kata, maksud benci dengan maksud tak kehendak, maknanya tak ada sifat kehendak di Tuhan. Dan juga tidak menentu. Tak menentu dia panggil ta'alluq tu. Tugas. Bila sifat berkehendak tak ada, tugas tak boleh ada. Bila sifat berkehendak tak ada, tugas tak boleh ada. Dia hendak nak tu. Bila saya tak ada sifat berkehendak, saya tidak boleh berkehendak. Ada dua barang, hang nak ambil yang mana? Nak yang mana? Saya nak kata nak yang itu, nak yang ini. Tak boleh sebab saya pun tak ada sifat berkehendak. Kau tu. Baik, bila kata Tuhan tak ada sifat berkehendak, hak lawan dia, hak lawan bagi ada iradat, ada sifat berkehendak. Tiba-tiba alam ni ada ke tak? Ni, alam ni lah ni duk ada ke tak ni? Kok mana tak ada habis tu tuan-tuan apa dia? Alam ke apa? Tengok. Ni sebab tu kata kita duk bahas dalam tajuk mustahil ni. Banyak lari keluar daripada tajuk. Bila kita kata Tuhan tak ada sifat berkehendak, padahal alam ni duk ada ke tak ni?
Alam duk ada. Kemudian Tuhan tak ada sifat berkehendak. Bermakna alam ni satu jalannya dia berlaku atas jalan Tuhan tak berkehendak nak buat dia. Dan tidak menentu nak buat dia. Boleh terima ke tak? Tak boleh terima tu kata mustahil. Tak boleh mustahil. Dia panggil tak boleh terima sebab dia panggil mustahil. Alam ada, tiba-tiba di Tuhan tak ada sifat kehendak nak buat alam. Tak boleh terima sebab alam tu ada. Tu satu. Iaitu tiada, tu dia tafsir balik makna di samping kebencian pada adanya, pada ada alam tu. Lepas tu iaitu tiada kehendaknya Allah Taala baginya, bagi apa ni, ada alam ni. Ada alam, bukan. Iaitu tiada kehendak, iaitu tiada kehendaknya Ta'ala baginya, bagi Allah. Tak ada sifat kehendak bagi Allah. Ni mustahil. Ni mustahil. Atau ni apa ni? Atas pada mana? Atas pada kata ma'akarahatihi tu. Atau dalam keadaan bengong. Dia tulis gitu. Apa maksud dalam keadaan bengong? Hak dalam matan dia kata ma'azzuhuli tu. Maksud bengong ni maksud tak sedar diri lah maksudnya. Ataupun hak mustahil juga, Allah mengadakan sesuatu daripada alam ni dalam keadaan tak sedar diri. Dia bengong. Bengong. Kita kata, oi, sengak. Jadi bengong sat dia tak. Tak sedar dia tak. Ada terantuk kuat sangat. Terantuk jadi bengong. Dia tak sedar. Kita panggil pun dia tak dengar. Bukan dia tak sedar dengar apa pun tak. Jadi mustahil juga Allah buat alam ni dengan ketiadaan kehendak, dengan bahawa Allah buat dalam keadaan tak sedar diri. Alam sudah ada. Kita nak isbat, nak pegang kata Tuhan ada sifat berkehendak. Lagu mana kita nak nyata kata Allah ada sifat berkehendak, alam ini jadi bukti. Dan kita nak nyata kata Allah ada sifat berkehendak, kita kena hak lawan dia. Sekiranya alam Allah tak ada sifat berkehendak, alam sedangkan alam ni sudah ada, bermakna Allah buat alam ni satu dalam keadaan tak ada sifat iradat. Tadi hak kata beserta dengan benci tu. Yang kedua, bermakna alam ni berlaku dengan keadaan Tuhan buat tak sedar diri. Dalam keadaan tak sedar diri. Hak lawan lagi daripada tak ada sifat berkehendak. Ni pun mustahil juga. Tuhan buat alam dalam keadaan tak sedar. Tu mustahil, binasa, tak boleh ada alam. Bahkan dia akan bertukar hakikat. Daripada hak alam ni jadi harus, dia akan tukar jadi hakikat dia jadi wajib pula. Situ. Atau dalam keadaan lupa. Tak ingat. Buat dalam keadaan lupa. Oploh. Lalai. Dia lebih kurang ya. Dengan keadaan bengong. Lupa. Tak ingat. Dia bawa makna kata tak sedar diri dah tu. Tak sedar. Bila aku buat? Pelik Tuhan lagu tu. Atau dengan kerana ilat. Tuhan buat alam ni dengan jalan ilat. Atau dengan kerana tabiat. Baik, ni apa pula ni? Ilat tabiat ni. Dia macam ni. Hak maksud kata buat alam dengan ilat dan tabiat ni, dia nak tolak jalanan ahli falsafah. Ahli sains moden. Ahli sains moden ke tak moden ke, hak dulu kalau ni ke, bila dia etikad tak kena, salah tetap salah lah. Ada sebahagian ahli falsafah, hak ilat dulu. Ilat ni Melayu kita kata kerana. Dia buat alam ni ada kerana turut Tuhan ada. Tu maksud kata buat dengan ilat. Alam ni dia ada bukan sebab Tuhan ada sifat berkehendak. Bukan sebab Tuhan ada sifat berkehendak ataupun Tuhan berkehendak nak buat. Dia iktikad kata alam ni ada kerana turut Tuhan ada. Ikut Tuhan ada. Bila Tuhan ada, alam turut ada juga. Tu dia panggil buat dengan jalan ilat. Ada alam dengan jalan ilat. Ni duk cerita hak mustahil nak. Duk cerita hak mustahil.
Baik. Contoh lagu mana kata mustahil ada alam dengan jalan ilat. Contoh dia buat misal, ulama dia buat misal seperti gerak cincin pada jari. Kita pakai cincin. Bila pakai cincin, orang kata, gerakkan jari kamu. Kita pun gerak jari. Bila kita gerak jari, cincin tu dia turut bergerak bersama dengan jari. Kita bukan nak gerakkan cincin, kita gerak jari. Tapi cincin tu dia turut gerak dengan jari. Sebab dia panggil ilat, dia panggil. Kerana gerak jari itulah cincin turut bergerak. Lagu tu akidah ahli falsafah, dia kata alam ni ada kerana turut Tuhan ada. Bila Tuhan ada, alam ni dia turut ada juga sekali. Baik. Sekiranya alam ni dia ada bukan dengan sifat berkehendak Allah nak mengadakan dia, tetapi dengan sebab dia kerana dia turut ada dengan Tuhan. Sekiranya Tuhan qadim, apa makna qadim? Sedia tak? Sedia, tak ada mula. Bila Tuhan tak ada mula, Tuhan sedia. Bermakna alam ni sedia ke baru? Sedia juga alam ni. Maka alam ni dia jadi sedia juga. Sebab dia turut Tuhan ada. Bila Tuhan ada, dia turut ada sekali. Tuhan qadim, bermakna alam ni qadim. Sedangkan kalau alam qadim ni mustahil. Sebab nyata di sisi musyahadah, di sisi pandangan mata kepala kita. Kata alam ini baru ada. Dah kita ni tengok hak kita sendiri sudah. Kita masuk dalam kategori alam. Apa makna alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap yang ada selain daripada Allah, tu namanya alam. Saya ni pun alam. Hak muslim-muslimat pun alam. Jadi dulu saya 60 tahun dulu, saya tak ada. Lagu mana kata saya ada, turut ada dengan Tuhan. Sebab tu tak boleh terima tu. Walaupun ada setengah puak-puak saintis, puak pemikir barat dan sebagainya, dia ada bagi alasan lain daripada sudut afrod dengan jenis. Maksud dia mana? Setengah dia pegang kata langit tu qadim, bumi tu qadim. Dia pegang kot tu pun ada. Cuma qadim langit bumi dia kata terima binasa. Kot tu pula. Tu dia panggil ahli falsafah tu. Kalau sekiranya kita iktikad kata ada alam dengan jalan ilat, membawa makna kata Tuhan tak ada sifat berkehendak. Bermakna ada alam ni bukan dengan sifat kehendak Tuhan. Ada alam semata-mata turut kerana ada Tuhan. Ni mustahil sama sekali. Akidah kita orang mukmin, Tuhan kehendak pada nak menjadikan alam. Maka alam ni jadi dalil bukti. Kata di Tuhan ada sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak itulah dia berkehendak pada nak menentu, nak bagi ada, nak meniada. Tu akidah hak sahih, akidah yang sahihah, hak akidah hak betul hak kita orang mukmin. Tu satu hak ahli falsafah. Yang kedua, atau dengan kerana tabiat. Maknanya tak ada iradat jugalah. Cuma ada alam ni dengan jalan tabiat. Lagu mana pula tabiat? Tabiat ni dia lebih kurang ilat juga. Cuma beza dia kata tabiat ni, dia kena ada syarat dan mesti ternafi manik, dia panggil. Bila ada syarat, manik ni bahasa Melayu kita kata benda hak perkara yang nak menegah. Perkara hak nak menegah. Mesti perkara hak menegah tu tak ada. Bila perkara hak menegah nak menghalang tu tak ada, alam turut ada sekali juga. Lagu mana? Syarat ahli falsafah dia kata aku ni. Syarat nak ada alam ni, satunya mesti Tuhan tu bersifat dengan ketuhanan. Di Tuhan mesti bersifat dengan ketuhanan. Yang kedua, jangan ada Tuhan yang lain selain Allah. Bila ada dua benda ni, alam turut ada juga. Macam ilat tadi juga. Cuma dia ada syarat dan ternafi manik. Dua tu. Bila tak ada Tuhan selain daripada Allah, bila di Tuhan tu ada sifat ketuhanan, maka alam ni dia turut ada juga. Dalam keadaan Tuhan tak kehendak nak mengada sekalipun. Ni mustahil juga. Sebab dia buat alam ni dengan kehendak dia.
Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tak kendak kamu tiada kendak wa ma tasyau, dan tiada kendak mereka melainkan apa hak Allah kendak. Wa ma hum bidarrina bihi illa bi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Tak ada satu boleh bagi bekas melainkan dengan izin Allah. Ulama kata dengan izin Allah asal makna mana? Iaitu dengan makna kehendak Allah. Satu pun tak boleh bagi mudarat kecuali apa yang Allah kehendak bagi mudarat. Tu masuk kata insya-Allah biiznillah, insya-Allah biiznillah, jika kehendak ya Allah. Syak tu ya syak tu makna kehendak dah tu. Lepas tu orang kata apa? Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah ya. Insya-Allah biiznillah, dengan izin Allah. Apa makna dengan izin Allah? Dengan kehendak Allah. InsyaAllah dengan kehendak Allah. Allah kehendak aku pi, dia tak kehendak tak boleh pi lah. Lagu tu. Apa saja mesti berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Sekiranya katakanlah, kata alam ni ada dengan jalan tabiat. Di Tuhan ada sifat ketuhanan dan tak ada Tuhan yang lain selain Allah. Bermakna alam ni juga turut ada sekali dengan Tuhan. Sekiranya alam ni turut ada dengan Tuhan, Tuhan qadim ke tak? Ya, Tuhan qadim. Alam mesti qadim juga. Dia akan jadi gitu. Bertukarlah hakikat. Bermakna alam ni bukan benar harus, dia benar wajib. Ataupun dia kata, ada, dia kata, alam ni benar baru. Benda baru ada. Sekiranya alam ni baru ada, bermakna Tuhan pun benar baru juga. Bukan benar qadim. Sebab apa? Alam ni baru. Alam ni ada turut kerana Tuhan ada. Bermakna Tuhan pun baru juga. Jadi ahli falsafah dia tersepit dalam dia punya otak sendiri. Ahli falsafah dia nak kata Tuhan qadim, tak boleh. Dia nak kata Tuhan baru, tak boleh. Cuma lah kali dia kerak tengah-tengah. Dia kata jangan tanya, ni kerja Tuhan. Dia pergi tu. Serupa hak Kristian tu lah. Yang dia iktikad kata Isa Tuhan, Maryam tu bini dia, Allah tu bapa, Tuhan bapa. Bila kita tanya, baik Tuhan ni benda baru ada ke benda dah sedia ada? Ada sedia, tak ada mula? Dia kata, benda sedia, Tuhan ni benda sedia. Baik, Isa tu siapa? Anak Tuhan, dia kata. Kalau dia anak Tuhan, tabiat anak dengan bapak siapa dulu? Dia kata bapak dulu. Maknanya Tuhan Allah dulu. Lepas tu barulah datang Tuhan Isa. Bermakna Isa tak qadim. Isa tidak sedia. Dia ada mula. Datang dia lepas daripada bapak. Hak bapak qadim, dia tak qadim. Isa qadim juga. Dah kalau qadim juga Isa, pasal apa panggil anak Tuhan? Pasal apa panggil anak Tuhan? Sepatutnya bukan anak lah, sebab dia sama-sama qadim. Sama-sama sedia. Yang panggil anak ni kerana Tuhan bapak dia dulu, anak mai kemudian. Ni dah kata dua-dua qadim, dua-dua sedia. Bermakna Isa bukan anak Tuhan. Dok dia kata saja nak panggil anak. Pula dah. Mana boleh saja panggil anak tu? Panggil mesti ada alasan dia. Yang kata dia tu anak Tuhan. Kerana tabiat anak dia datang kemudian daripada bapak. Lagu mana anak nak main sekali dengan bapak, tiba-tiba hak ni jadi bapak. Awak tak boleh. Isa bapak, Allah anak. Dia tak boleh tu. Jadi dia tu kata dia tersepit dalam otak dia sendiri. Dok dia kata apa Isa tu sedia, cuma baru saja dizahirkan di bumi ni melalui rupa manusia. Dan Allah tu pula Tuhan tu dia berjelera sifat dia di dalam Isa. Aku yang pening buat ni kata. Tak apa nak kata dia Tuhan ke apa, tak apa. Cuma siapa mai dulu. Dia kata tak, dua-dua qadim dia kata. Kalau qadim tak boleh jadi bapak dengan anak. Adik-beradik kena adik-beradik Kalau kata abang adik, adik mai kemudian pula tak boleh kata juga. Tu kata bila sampai tak boleh pi, dia senyap. Buat Kristian, dia tak boleh nak bahas. Sebab tu tak ada sejarah orang Kristian berdebat dengan orang Islam. Mereka menang, tak ada. Kecuali mereka pergi cari budak tadika, budak pasti pergi berdebat. Itu memang kalah lah. Mereka pun tak mengaji lagi. Pergilah cari orang pandai-pandai tu. Hak mengaji lama dah. Takkan menang punya. Sebab tak boleh terima. Benda hak mereka sebut,
hak depa i'tikad, benda hak tak boleh masuk di akal kita sama sekali. Hak akal kita tak boleh terima sama sekali kerana benda tu mustahil. Lagu tu di sini ada alam dengan jalan ilah, ada dengan jalan tabiat. Benda mustahil pada akal. Apa mustahil pada akal? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara hak akal kita kata tak boleh terima berlaku lagu ni. Tak boleh terima. Berlaku lagu ni tak boleh terima sama sekali. Baik. Bila dah kita tenapi hak kata hak tadi, ada alam dengan Tuhan tak ada kehendak nak buat, dengan makna Tuhan benci kita tak ada kehendak. Ada alam dalam keadaan lalai, lupa buat dia. Ada alam dalam keadaan ilat. Ada alam dengan jalan tabiat. Ni semua mustahil. Bila kita tahu jalan dia sebab apa, sabitlah di Tuhan tu mesti ada sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak itulah Allah berkehendak nak melakukan apa-apa saja daripada perkara-perkara jaiz ataupun daripada perkara mungkin dia panggil. Dia sama. Qudrat iradat, tempat takluk dia sama, iaitu kepada benda jaizat, benda harus. Hak kita baca tadi muka 5 tu, al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Sifat kudrat iradat dua-dua ni tempat sangkut dia kena kepada benda harus, benda mungkin. Bukan benda wajib, bukan benda mustahil. Habis. Wa kadza yastahilu. Nanti di belakang adalah dia panggil burhan, bukti. Sebab apa Tuhan kena ada sifat kudrat? Sebab apa Tuhan kena ada sifat iradat? Nanti di belakang kita akan mudah lagi faham. Macam di depan ini, dia sebut mustahil dulu. Dia sebut sifat mustahil dulu. Lepas tu dia punya dalil sebab apa di Tuhan kena ada iradat. Mustahil dia tu tak ada iradat. Belakang nanti dia sebut situ. Kalau ni apalah cari kalut. Baik. Kemudian ada dalam muka 15. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qadrati wal iradati wal ilmi wal hayah fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Tu kalau sekiranya tak ternafi di Tuhan tu daripada suatu daripada kedua-dua, daripada sifat iradat, qudrat iradat, ilmu hayat tu, nescaya ternafilah daripada ada sesuatu daripada makhluk ni. Tak boleh ada sama sekali. Tu kita urai lain nanti. Baik. Kemudian wa kadza yastahilu alaihi ta'ala, dan seperti itu juga, begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala al-jahlu. Apa makna jahlu? Bersifat kejahilan dia kata. Ni lawan bagi sifat apa ni? Lawan bagi sifat ilmu. Mustahil atas Allah sifat dengan jahil. Bahasa Melayu kita panggil bodoh. Kalau orang tani dia kadang panggil babuk, dia panggil. Kalau kita buka kitab orang tani, kita tengoklah dia jangan tulis babuk. Kita bukan bubuk lain, hadut makan kayu. Dia panggil babuk. Tu jahil, bodoh. Dan yang semakna dengannya, dengan makna jahil tu, tu hak mana lebih kita kata apa? Hak sama erti. Hak masuk dalam makna jahil. Yang semakna dengan jahil itu juga termasuk makna syok, ragu-ragu. Tuhan tahu sesuatu tu dalam keadaan ragu-ragu. Tu pun makna jahil. Ataupun zon. Duk berasa kuat. Dia berasa kuat kata pasir ni banyak. Tapi dia main zon. Ataupun waham. Semua ni syak, zon, waham ni, semua ni membawa erti jahil. Maka di Allah mustahil bersifat dengan dia. Syak, zon, waham ni memberi faedah tak yakin, tak sempurna pengetahuan. Adapun pengetahuan Allah, ilmu Allah, dia putus sepenuhnya. Tahu tepat sepenuhnya, tak ada keraguan, tak ada wah-wah walaupun sedikit, tak ada langsung. Tu. Hanya memberi faedah yakin dia. Tak ada kesamaran langsung.
sama ada benda kulli ataupun benda juz'i. Lagu mana benda kulli juz'i, Tuhan tahu pasir di pantai banyak. Dan Tuhan tahu juga setiap butir pasir dan bilangan-bilangan dia. Pasir seketui kecil bergerak, angin tolak, cak jatuh kanan. Tuhan tahu tak? Tahu kesemuanya. Tu dia panggil tahu juz'i dan kulli. Berbeza dengan kita tahu benda kulli, tak tahu benda juz'i. Kulli ni benda banyak jenis ketul bata. Kita tak tahu tak bata ni dibuat daripada apa? Daripada pasir. Diketulkan jadi seketui. Hak tu lah kita tahu. Kalau orang tanya pula berapa biji? Mampu. Berapa biji pasir duk ada dalam tu? Tak tahu dah. Dia kata aku bukan Tuhan. Dia jawab gitu lah. Ada pun Tuhan tahu sama ada benda juz'i atau kulli. Habis. Benda zahir batin tu nisbah kita. Kita yang kata ni kita tak tahu, ni benda ghaib, ni benda batin. Nisbah dengan kita, benda tak nampak. Ada pun nisbah dengan Allah, tidak ada yang batin, melainkan semua nyata di sisi ilmu Allah. Di sisi pengetahuan Allah. Baik. Bersifat kejahilan dan yang semakna dengan jahil. Jahil tu tentang tentang di situ tu dia takluk pada kata jahil. Jahil tu tentang apa-apa maklumat lah. Tak kira apa-apa maklumat walaupun sedikit sangat pun, maka tu mustahil atas Allah. Kalau hak dulu kita mengaji dah, hak sifat hak wajib, sifat ilmu Allah, dia bertakluk dengan 3. Hukum akal. Hukum akal semua ada berapa? Hukum akal semua ada berapa? Hukum taklif ada berapa? Wajib sunat tu. Hak tu ada berapa? Hukum syarak. Ada 5. Hukum akal? Dia pasal hukum syarak tu kita duk main selalu, tu kita jadi mudah lah. Hukum akal tu kita duk jangan jumpa. Jadi payah. Padahal dia lagi sikit daripada hukum syarak. Ada berapa? 3. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. 3 tu ya. Tu. Jadi setiap perkara tak kira lah apa saja kita pandang terlintas di otak, duduk dalam 3 hukum ni. Sebab kita duduk dengan ustaz, duduk mengajar. Setiap amal kita tak lepas dari 5 hukum. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Apa saja kita buat semua sekait dengan 5 hukum ni. Begitu juga dalam bab hukum akal. Setiap perkara yang kita nampak, yang kita terfikir, tergambar di otak dan sebagainya, tak lepas dari 3 hukum akal ni. Sama ada benda tu wajib akal, mustahil akal, jaiz akal, ataupun harus. Lepas tu sifat ilmu Allah, pengetahuan Allah, dia bersangkut dengan semua 3 hukum akal ini. Dengan makna lagu mana? Allah tahu segala benda yang wajib. Allah tahu segala perkara mustahil. Allah tahu segala perkara yang harus. Mudah kata, Allah tahu ke semua benda. Tu kita bahas di sifat ilmu dulu. Bila main di sifat mustahil, mustahil atas Allah tak tahu walaupun satu maklumat sekalipun. Kerana Allah tahu semua perkara. Satu benda pun mustahil atas Allah tak tahu. Mesti dia tahu ke semua benda. Situ nah. Tu masalah hak lawan bagi sifat ilmu. Tu kata apa ni panggil apa, bab tu setengah orang yang hati dia zuk tu dia takut tu. Apa nak terlintahlah hati ke apa ke semua dia cukup-cukup takut. Sebab dia tak, Allah tak ada terlepas daripada dia pengetahuan. Dia panggil takluk sifat ilmu Tuhan tu, dia panggil takluk inkishaf. Dia panggil al-inkishaf dengan makna ittidah, nyata. Tu. Baik. Cukup takat tu dulu. Kemudian hak lawan bagi sifat hayat, sama, basar, kalam. Dia himpun sekali tu. Kematian, pekak, buta dan bisu. Tu semua mustahil atas Allah. Mati maksud binasa. Binasa Tuhan, pekak, buta dan bisu tu lawan bagi sifat hayat, sama, basar, kalam. Adapun dalil-dalil dia nanti di belakang.
Habis takat tu dulu, kita sambung semula. Dan lawan-lawan bagi sifat maknawiyah di sini adalah jelas. Habis itu, apa jelas? Maksud jelas di sini iaitulah dia lawan dia tu daripada lawan sifat makni. Sebab maknawiyah tu dia lazim daripada sifat makni. Dia bersangkut paut dengan sifat makni. Lepas tu dia panggil maknawiyah tu. Qudrat, sifat berkuasa. Maknawiyah dia kaunuhu qadiran, keadaan dia yang berkuasa. Keadaan zat dia tu yang bersifat dengan berkuasa. Adapun makni tu kena ke sifat yang ada di zat tu. Adapun maknawiyah bila ada di dia tu sifat berkuasa itulah dikatakan zat dia tu yang berperkuasa. Ataupun bersifat zat dia tu keadaan zat dia yang bersifat dengan perkuasa. Tu nama maknawiyah. Di sisi Abu Hasan Al-Asy'ari mudah. Kita reti faham di zat Tuhan ada kudrat, di Tuhan ada iradat, di Tuhan ada samak bahasa kalam. Itulah diri maknawiyah dah. Mudah ya di sisi Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi hak mustahil dia serupa hak makni tu dah. Dia tak payah ulang dah lah. Kudrat lawan dia lemah. Kalau keadaan dia yang kuasa, bermakna keadaan dia yang lemah. Gitu ya, mudah ya. Habis itu. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala iaitu berbuat setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Wallahu a'lam. Tak ada soalan, tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالدهم لمشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.